wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada orang yang beramal tetapi amalnya menjadi sia-sia. Ada orang beramal tapi amalnya jadi sia-sia. Ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu dia amalannya menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, orang kalau dia beramal, amalannya jadi sia-sia kalau ia ada hasad. Hasad ini ialah sesuatu yang perasaan apabila melihat orang lain dapat nikmat, dia mengharapkan nikmat itu hilang daripada orang tu. Itu satu, maknanya amalan yang tidak baik yang boleh merosakkan amalan dia sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, beringatlah kamu daripada hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti mana api memakan akan kayu. Jadi orang yang ada hasad ini dalam diri dia bermakna amalannya akan rosak. Seperti mana apa? Api yang memakan kayu. Dia makan nanti sampai maknanya kayu itu jadi menjadi aram. Jadi amalan ni begitu juga. Kecuali hasad ini pada 2 perkara. Boleh hasad dalam 2 perkara saja. Yang pertamanya, hasad iaitu orang yang diberikan ilmu, lalu ataupun orang yang pandai membaca Quran, lalu dia mengajarkan Quran itu siang dan malam. Itu boleh hasad. Supaya kita berhasad tu nak jadi macam dia dan boleh buat macam dia. Boleh baca Quran dan boleh mengajarkan kepada orang. Itu tak apa. Yang keduanya, hasad sekiranya orang itu diberikan kekayaan, lalu dia menggunakan kekayaan itu untuk manfaat. Untuk manfaat. Nak tolong orang. Maka yang itu dibenarkan. Hasad yang begitu dibenarkan. Lain daripadanya, hasad membawa kepada maknanya merosakkan amalan. Jadi dengan sebab itu jangan ada perasaan hasad. Kerana hasad ini maksudnya apa? Iaitu mengharapkan sesuatu nikmat yang diberikan kepada orang oleh Allah Subhanahu wa taala hilang daripada dia, walaupun dia tak dapat. Itu maknanya hasad. Kan? Yang keduanya, perkara yang merosakkan amalan ialah menghina saudara seiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, cukuplah seseorang itu melakukan kekejian dengan menghina saudara semuslimnya. Jangan menghina orang, kan? Memandang rendah, memperlekehkan orang lain. Kerana apa? Dia boleh menyebabkan amalan kita jatuh, ataupun hilang di sisi Allah Ta'ala, ataupun lupus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, perkara yang merosakkan amalan ialah takbur. Yang merosakkan amalan ini takbur. Takbur ni maksudnya apa? Takbur ini diambil daripada kalimah kabbara yukabbiru takburan. Makna membesarkan diri. Kabbar maksudnya membesarkan. Bila masuk takbur, membesarkan diri. Kerana ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang suka bajunya cantik dan kemas, sandalnya yang baik, bagaimana dengan dia?
Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha cantik. Allahu tayyiban la yuhibbu illa tayyibun. Allah Ta'ala itu cantik, dia suka kepada yang cantik. Jadi takbur itu menyanggah kebenaran kerana ada perasaan ego, menghina orang lain, menganggap bahawa dia saja yang betul, ya dia saja yang baik. Jadi maknanya takbur ni boleh menyebabkan merosakkan amalan seseorang, kan? Dan yang keempatnya, kata Rasulullah SAW, yang merosakkan amalan ialah bergaduh sesama Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dibukakan pintu syurga setiap hari Isnin dan Khamis, lalu diampunkan semua dosa manusia yang melainkan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala saja, yang Allah Ta'ala tak beri keampunan, kan? Jadi orang yang diampunkan dosanya, dosa apa saja dosa, iaitu selain daripada tidak mensyirikkan Allah. Mana orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, dia tak ada keampunan bagi Allah. Bagi Allah Ta'ala tak memberi keampunan. Begitu juga orang yang tak dapat keampunan ni ialah orang yang suka bergaduh. Orang yang suka bergaduh sesama Muslim, maka juga adalah orang yang tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika mana hari Isnin dan hari Khamis Allah Ta'ala membukakan pintu keampunannya, orang-orang ni tak dapat keampunan. Jadi dengan sebab itu kita kena beringat-ingat, kan? 4 perkara yang merosakkan amalan. Kita masuk kepada nasihat yang ke-24. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan ada 4 perkara yang perlu engkau kerjakan, iaitu yang pertamanya, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Hari ini kita kena tengok bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak melihat hubungan kita dengan Allah? Maka kita tengok dari sudut ibadat kita, ataupun kita tengok dari sudut kalam yang keluar daripada mulut kita ni. Kalau sekiranya kalam yang keluar daripada mulut kita ni banyak kalam yang lara daripada baca Quran, begitulah hubungan kita dengan Allah, kan? Dan begitu jugalah hubungan Allah Ta'ala dengan kita. Kalau hari ni kita rajin mendirikan ibadat, bila dipanggil hayya 'alas solah kita datang, maka begitulah hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau dipanggil hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita buat tak tahu je, begitulah hubungannya. Jadi kita nak melihat hubungan kita, nak mengukur hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maka kita tengok bagaimana hubungan kita tu. Ketika mana Allah Ta'ala perintah buat ibadat, Allah Ta'ala perintahkan kita maknanya membaca kalam dia, maka kita kena nilai tu, kita kena tengok macam mana. Kalau lambat, begitulah hubungan kita dengan lambat dengan Allah Ta'ala, kan? Jadi seperti mana pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau akan merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu. Ni dia bawa, Imam Ghazali bawa perumpamaan seperti mana kita nak tahu hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, ialah seperti mana kalau seseorang itu ada hamba, maka engkau tidak merasa marah kepadanya. Kalau kita ada hamba, mana ada pekerja, kita tak marah. Sebab apa? Dia baik. Maka hari ini kalau kita baik dengan Allah, hubungan kita dengan Allah kita jaga, perintah Allah Ta'ala kita jaga, menjauhkan daripada maksiat, maka Allah Ta'ala baik dengan kita. Allah Ta'ala berikan kasih sayang, diberinya rahman dan rahimnya kepada kita, diberikan pertolongan, diberi taufik, diberi hidayah, kan? Itu kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi taufik, boleh bangun malam-malam, boleh baca Quran banyak daripada orang lain, itu bermakna tanda ada kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Tapi kalau kita nak baca Quran itu malas, nak ibadat pun malas, itu kita kena tengok. Sebab apa? Sebab itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu dah mula jauh. Sebab kita mula menjauhkan diri dengan Allah Ta'ala.
Jadi itu kena tengok. Diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti mana kalau seorang itu ada hamba. Kalau dia tak marah, kenapa dia tak marah kepada hamba dia? Sebab hamba dia baik. Disuruh perintah maka dia ikut. Disuruh begini dia buat. Maka itu tandanya dia ikut. Mana Tuhan akan jadi senang dengan hamba dia. Kan? Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hambamu yang majas, iaitu pinjaman, maka janganlah engkau lakukan terhadap Tuhanmu. Seperti mana kalau sekiranya hamba tu kalau dia buat satu perkara kita tak suka, maka begitulah kita ni hamba dengan Allah. Maka ketika mana Allah Ta'ala tak suka kita buat begitu, maka jangan kita buat. Nanti Allah Ta'ala murka. Seperti mana seorang hamba kalau dia marah kepada Tuhan, kalau hambanya buat satu perkara yang tak elok, kan, maka Tuannya akan marah. Macam contohnya hari ini kita menjadi seorang pelajar. Kalau kita melakukan satu perkara yang tak elok, maka gurunya akan marah, kan. Wadahnya akan marah, maka penjaganya akan marah. Kalau kita di dalam rumah, kita ni anak, maka ibu bapa itu tuan. Ibu bapa itu tuan. Kalau sekiranya anak melakukan perkara yang tidak betul, maka ibu bapa akan marah. Tapi kalau anaknya baik, disuruh diikut, apa yang diperintahkan dia taat, maka mak bapak jadi senang. Ketika mana mak bapak tu jadi senang kepada kita, kita minta, mak nak duit, ayah nak duit, dia tak tanya pun, dia bagi je. Nak? Kata kalau mak ayah tu senang kepada anak-anaknya kerana anak itu taat, anak itu bagus, mak boleh belikan handphone. Bukan belikan handphone yang lebih besar daripada itu dibelikan. Kenapa? Dia suka kepada anak. Maka begitulah kalau kita ni, Allah Ta'ala sayang sebab baik kena kita ni dengan Allah. Maka ketika itu mana kita minta, ya Allah mudahkan untuk menghafal Quran, ya Allah mudahkan untuk bangun malam, itu dibagi. Sebab apa? Kita baik dengan Allah. Jadi kalau sekiranya orang ni dia, kalau seorang hamba tu dia ni tiap-tiap hari melakukan kesalahan ataupun menyebabkan tuannya jadi marah kepada dia, kadang-kadang tak diberinya makan, kan, layannya kasar. Kenapa? Karena dia buat hal. Maka dengan sebab itu kalau kita menjadi seorang pelajar, menjadi seorang student, menjadi seorang murid, kalau kita taat, buat akhlaknya baik kepada tuannya, makna penjaga kita, guru kita, guru jadi sayang. Maka apa yang dia minta dilayani. Jadi begitu. Umpama kalau kita menjadi anak, maka mak bapaknya begitu, kan. Kalau anak-anaknya baik, mak bapaknya muka sayang, kan. Tiap-tiap hari datang ditengok, dihantarnya makanan. Kenapa? Orang kata tak payah hantar makanan, dekat sini dah cukup makanan. Kerana sayangnya kepada anak tu, maka dijadikannya begitu, kan. Maka janganlah engkau melakukan terhadap Tuhanmu, kerana Tuhanmu adalah Tuhanmu yang sebenarnya, dan engkau adalah sebenar-benar sebagai hamba. Jadi kita kena ingat kita ni hamba. Maka buat sesuatu perangai yang elok di sisi Tuhan. Umpama kita hidup dekat atas dunia, kalau kita tak mau dimarah, tak mau makna kita disakiti, maka buat baik dengan orang lain, maka orang akan buat baik dengan kita. Itulah sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keduanya, segala perkara yang hendak engkau lakukan bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dulu. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadapmu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain. Kerana iman seseorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa yang mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita ni, disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau kita ni hendak melakukan sesuatu perkara, hendaklah kita mengukur akan dirinya kita dulu. Kalau kita suka yang baik, kita ni suka yang baik,
Maka macam itulah juga orang, kan? Orang pun macam tu juga. Kalau kita hendak sesuatu yang baik, orang pun hendak yang baik juga, kan? Jadi dengan sebab itu, kalau kita nak buat sesuatu, kita hendak dapat layanan yang baik, mesti kita melayan orang dulu yang baik, kan? Kalau kita hari ini hendak makna disayangi, kita dulu mesti menyayangi. Dengan sebab itu Rasulullah SAW menyatakan apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Jadi pertamanya, kalau kita hendak orang sayang kita, kita kena sayang orang dulu, kan? Itu sifat yang perlu ada. Hari ini kalau kita tak nak kena marah, jangan buat orang marah kita. Begitulah. Jadi perumpamaannya begitu. Jadi kita kena mengukur dulu apa yang ada pada diri kita. Kalau sekiranya kita hendak orang sayang kepada kita, kita kena menyayangi dulu orang lain. Kalau kita tak mahu dimarahi oleh ibu bapa kita, jangan buat satu perkara yang menyebabkan ibu bapa kita marah, ataupun buat satu perkara atau jalan yang boleh menyebabkan orang lain marah kepada kita. Ini peringatan daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seperti mana kita tak suka orang buat jahat kepada kita, orang lain pun tak suka juga. Hari ini kalau kita buat jahat kepada orang, sampai satu masa besok orang buat jahat dengan kita, kita tak boleh marah, sebab kita dah buat jahat dengan orang dulu. Hari ini kita buat inyaya kepada orang, satu masa besok orang buat inyaya kepada kita, kita tak boleh marah, sebab kita dah memulakan dulu. Jadi kita kalau kita tidak mahu dimarahi, jangan buat orang jadi marah pada kita. Kalau kita tak mahu kita ni makna disakiti, jangan menyakiti orang dulu. Kalau kita tak mahu dihina, jangan menghina orang. Kerana sifatnya begitu. Jadi dengan sebab itu, kalau nak jadi orang yang orang lain buat baik dengan kita, terlebih dahulu kita kena buat baik dengan orang. Ada satu kisah bagaimana Rasulullah SAW, satu hari Rasulullah SAW mencium akan cucunya Hasan dan Husain, kan? Rasulullah cium Hasan dan Husain. Jadi ketika mana Rasulullah mencium Hasan dan Husain, cucu dia, ada seorang sahabat, dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kau cium Hasan dan Husain, cucu kau? Dia kata, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Aku ada 10 orang anak, seumur hidup tidak pernah aku cium dia, kan? Maka Rasulullah SAW kata, orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Itu sebab di dalam satu ayat dalam Quran, barang siapa yang tidak mencintai, maknanya penduduk dunia ataupun makhluk di dunia, maka tidak akan dicintai oleh makhluk di langit. Orang kalau hidup dekat atas dunia, tak mahu mencintai orang yang makhluk di dunia ni, maka makhluk di langit pun tak mahu cinta dia. Jadi kalau kita nak cintanya para makhluk dia, contohnya siapa nama sahabat, iaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, dia ni kerana dia ingat kepada Allah, kan? Ingat dia kepada Allah, maka penduduk-penduduk langit pun ingat kepada dia. Jadi dengan sebab itu, kalau kita hendakkan kita ni disayangi, perlu pertamanya kita menyayangi orang lain dulu, kan? Yang ketiganya, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila engkau belajar satu ilmu atau engkau mentalaahnya, maka sayugia bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Jadi kita ni kalau belajar satu ilmu, kita kena pastikan bahawa kita boleh mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Jangan belajar satu ilmu yang tak memberi manfaat. Hari ini kan banyak ilmu yang tak memberi manfaat, kan? Kalau belajar tak memberi manfaat, maka ditinggalkan. Ilmu yang kita belajar tu, kita kena pastikan bahawa ilmu yang memberi manfaat. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri dan untuk membersihkan jiwa. Itu.
Kalau kita belajar ilmu. Hari ni kalau kita baca Quran, kita belajar. Dulu tak menghafal Quran. Hari ni kita menghafal Quran. Kita menghafal Quran menjadikan kita ni orang yang lebih tenang. Itu kan ada perubahan. Mana itu dah dapat manfaat. Kalau dahulunya kita tak baca Quran, perkataan kita ni macam-macam keluar, kan? Maki hamun orang, sumpah serana orang, semua keluar. Tapi dah bila baca Quran, kalamnya apa? Kalamnya Quran. Mana itu maknanya daripada dulunya suka marah-marah orang, bila baca Quran jiwa jadi tenang, kan? Jadi penyabar. Itu bermakna Quran yang dia pelajari, Quran yang dia hafal, makna dah memberi manfaat, menjadi manfaat kepada diri. Jadi Imam Ghazali kata kalau belajar sesuatu ilmu, pastikan bahawa ilmu tu dia memberi manfaat. Jangan belajar ilmu yang tak memberi manfaat, kan? Ini banyak ilmu yang tak memberi manfaat kepada kita, kan? Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal 1 minggu sahaja lagi. Ini perumpamaan Imam Ghazali. Maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh yang dalam-dalam dan ilmu khilaf di antara mazhab dan ilmu usul dan ilmu kalam dan seumpamanya. Kerana engkau tahu bahawa segala ilmu-ilmu yang tersebut itu tidak memberi faedah kepadamu. Kalau kita kata Imam Ghazali, kalau hari ni kita umur dah tinggal seminggu, andai katalah umur kita tinggal seminggu, apa yang kita nak kena belajar dengan, apa yang kita nak buat dengan umur seminggu ni? Tentulah orang yang bila umurnya tinggal seminggu, kerana dia nak kembali kepada Allah, sudah tentu dia akan membanyakkan amalan. Belajar fiqh, belajar apa tak memberi manfaat dah. Sebab dia tahu ni kalau masuk dalam kubur dia tak tanya benda tu. Dia akan tanya, Allah, malaikat tanya, apa amalan kau? Berapa banyak sembahyang kau? Kan? Berapa banyak baca Quran? Itu yang mesti dibuat. Jadi dengan sebab itu orang yang Allah Ta'ala beri kesempatan daripada umur ni, dia kena tengok, dia kena buat benda yang memberi manfaat daripada kehidupannya. Jangan melakukan satu perkara yang tak memberi faedah dalam hidup, kan? Maksud tidak memberi faedah ni iaitu sama ada faedah dunia ataupun faedah akhirat. Jadi jangan buat perkara-perkara yang tak memberi faedah. Habis masa sembang tu tak ada faedah. Jadi tak ada faedah. Mana sembang ya, kosong, tak ada apa. Kalau baca Quran ada faedah, kan? Ada faedah. Kalau kita membaca kitab ada faedah, duduk dalam majlis ilmu ada faedah, kan? Kita berzikir itu ada faedah. Sama ada faedahnya untuk diri kita ataupun untuk bekalan untuk hidup kita. Jadi jangan menghabiskan usia kepada perkara yang tak memberi manfaat. Jadi pastikan hidup ni umurnya adalah nilai. Umur ni adalah nilai dalam kehidupan. Sebab tu Rasulullah SAW menyebut apa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan sebelum datang kesempatan, 5 kesempatan yang lain. Kan? Rasulullah kata ambil 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan yang lain. Yang pertamanya waktu muda, syababaka. Ambil waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Ni waktu muda-muda ni. Cuba tanya ni mak-mak kita kat belakang tu. Allah, ustaz menyesalnya sekarang duduk dekat kerusi dah, kan? Dulu masa duduk kat atas kerusi tak nak pula datang surau, tak nak datang. Baru menyesal tu. Lah ustaz, sekarang tak boleh nak sembahyang berdiri, sembahyang duduk dah, kan? Itu pun duduk tak berapa nak tegap, condongnya macam nak rebah. Ada kata rugi tak? Rugi. Bab masa dulu waktu muda-muda, pusing kampung ngayong. Kan? Dah tua-tua nasib baik ingat. Kan? Kalau tak ingat langsung, nasib lah. Bab itulah
Waktu syabab ni waktu muda. Syabab ni apa? Umur 40 tahun ke bawah. Tu syabab. Maksudnya umur muda. Ya, Rasulullah ni dilantik jadi rasul umur 40. Itu umur matang nama dia. Yang semua ini syabab. Orang tengah muda, orang tengah kuat lagi. Tengah semangat lagi. Jadi dengan sebab itu waktu muda ni lah. Nak buat amal, nak buat apa, nak mengejar segala impian kehidupan ni waktu muda. Besok dah tua, tak ada lah. Nak berjalan pun dah tak larat. Mata pun dah tak nampak kan. Besok tanya, mana kunci depan mata pun tak nampak. Kerana apa? Sebab dah tua kan. Dah tua dah. Dia pandang slipper tu, orang kata itulah slipper awak. Bukan lah kan. Saya pakai tadi warna oranye. Yang ni pula warna merah pula. Lah. Mata dah kelabu dah. Sebab tu umur ni penting. Umur muda. Ambil kesempatan umur muda. Nak belajar ni waktu ni lah. Dah tua-tua ni nak belajar tak jadi. Kan? Datangnya menyandar lelap. Kan? Jangan ada tempat sandar je. Sandar je dah nampak putih atas. Kan? Rupanya dah jalan dah. Kan? Duduk rumah tidur. Datang surau tidur. Kan? Dalam kereta tidur. Agaknya kalau dia berjalan kaki tu pun sempat lelap agaknya. Kan? Dah tua. Dia gitu. Ni kalau waktu-waktu muda ni dia dah. Dia boleh berjaga sepanjang malam tu. 24 hours dia boleh berjaga. Sebab muda. Ni orang tua-tua lain. Orang kata orang tua-tua ni orang sebab apa? Buruk mata. Letak je hilang. Nasib baik tak hilang terus. Kan? Jadi gitu. Ambil kesempatan. Lagi Rasulullah kata apa? Ambil kesempatan waktu lapang sebelumnya datang waktu sibuk. Kan? Wa faraghaka qabla syughlik. Mana ambil waktu lapang. Hari ni waktu muda mana dia nak fikir masalah. Orang tua-tua dia fikir macam-macam. Fikirkan anak ni besok kalau dah besar macam mana. Nak cari makan untuk anak-anak ni. Anak-anak minta ni. Semua nak masuk dalam kepala. Orang muda-muda tak payah fikir. Dia minta je, mak nak duit. Kan? Dia tak fikir mak dia cari kat mana ke, dapat kat mana. Dia jangan fikir. Mak dia yang usahakan. Kan? Mak ayah dia yang usahakan. Anak-anak dia tak payah fikir benda tu. Datang mengaji, datang belajar je. Kan? Fikir waktu makan. Waktu belajar. Itu je lah. Sebab tu gunakan waktu lapang sebelum datangnya waktu sibuk. Besok dah sibuk, susah nak belajar. Dah sibuk, susah. Jadi kita, kan? Hari ni kita tak sibuk lagi dengan banyak urusan. Kan? Urusan kita apa hari ni? Belajar. Itu je.